Salam sejahtera saya ucapkan kepada Sezali dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Dayang Siti Salma binti Karim, nombor metrik U23765. Saya akan memulakan pembentangan untuk bahagian pengenalan. Pertama sekali, tajuk poster infografik kami ialah Falsafah Alam Sekitar dan Krisis Air. Umum mengetahui bahawa falsafah alam sekitar dan krisis air mempunyai dua konsep yang berbeza. Kedua-duanya mempunyai makna yang berlainan, tetapi menjadi satu makna rangkaian perkataan yang saling berkait rapat apabila digabungkan. Oleh itu, pernahkah kamu terfikir apakah makna bagi falsafah alam sekitar? Okey, falsafah alam sekitar membawa maksud bagaimanakah manusia mengeksploitasi kebijaksanaan mereka dalam mereka berinteraksi dengan alam ini. Dengan menggunakan kebijaksanaan mereka ini, manusia dapat melakukan pengkajian untuk mendapatkan kebenaran dan memahami makna kehidupan yang sebenar. Manakala krisis air pula adalah satu keadaan genting yang berlaku disebabkan ketidakmampuan sistem bekalan air untuk membekalkan air kepada pengguna. Akhirnya, berlaku catuan air di beberapa kawasan sehinggakan menjejaskan kehidupan penduduk seharian. Keadaan ini tentunya mendatangkan banyak masalah dalam pembangunan negara. Lebih buruk daripada itu adalah sukar bagi kita menerima keadaan sedangkan negara kita menerima taburan hujan yang lebat sepanjang tahun. Berdasarkan keadaan inilah wujudnya apa yang dikatakan sebagai krisis air. Setakat ini saja pembentangan bahagian pengenalan. Terima kasih. Terima kasih saudari Dayang. Saya Lydia Anis Nabila binti Muhammad Musa akan menyambung perbentangan bagi kumpulan 7. Falsafah alam sekitar menurut pandangan tokoh. Yang pertama, menurut sarjana falsafah politik iaitu Muhammad Mahmud Rabi Ibnu Khaldun yang dikenali sebagai Ibnu Khaldun menyatakan bahawa kerosakan alam sekitar disebabkan oleh sikap masyarakat yang menyalahgunakan kehidupan iaitu bersikap bermewah-mewahan sehingga membawa kepada kejatuhan bagi sesebuah ketamadunan dan hal ini dikenali sebagai krisis. Okey, menurut pandangan tokoh falsafah yang kedua iaitu Ernie Naes dari Norway dalam penulisan beliau iaitu The Shallow and the Deep Long Range Ecology Movement yang menyatakan bahawa falsafah baru alam sekitar iaitu New Nature Philosophy merupakan pendekatan yang holistik dengan cara berfikir merasai keharmonian dan tindakan. Okey, akhir sekali falsafah alam sekitar menurut Hamka dari perspektif agama iaitu kewujudan alam sekitar ialah sebagai makhluk yang mempunyai falsafahnya tersendiri yang boleh dikaitkan dengan konsep ketuhanan yang merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Okey, itu sahaja daripada saya perbentangan bagi pandangan tokoh dan saya akan serahkan perbentangan ini kepada ahli perbentang yang seterusnya. Objektif kajian adalah untuk mengetahui apakah punca-punca yang menyebabkan krisis air berlaku di Malaysia. Selain itu, objektif kajian adalah untuk mengetahui apakah kesan-kesan yang mungkin akan timbul akibat krisis air yang berlaku di Malaysia, dan objektif ketiga ialah untuk mengetahui apakah langkah-langkah sesuai yang patut diambil untuk menangani masalah krisis air di Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nur Izlin binti Zulkifli. Bagi meneruskan perbentangan poster kami untuk pernyataan masalah. Seperti yang kita tahu, Malaysia mewah dengan bekalan air yang datang dari pelbagai sumber. Sebagai contoh, sungai yang banyak, hujan yang berterusan sepanjang tahun dan sumber air bawah tanah yang belum digunakan sepenuhnya. Tetapi, mengapa pada waktu kini seringkali kita dengar pelbagai masalah seperti catuan air, terutama sekali di negeri Selangor. Dan dalam poster ini kami telah simpulkan beberapa punca yang menjadi asbab
mengapa krisis air ini berlaku di Malaysia? Terima kasih Saudari Izlin. Krisis air juga disebabkan oleh beberapa punca. Punca yang pertama disebabkan oleh sampah sarap. Okey, sungai yang tercemar menyebabkan hanya sedikit sahaja air bersih yang boleh dipam ke loji rawatan air. Berdasarkan rekod, kira-kira 300,000 tan sampah cukup untuk mengisi 110 kolam renang saiz Olimpik yang dibuang ke dalam sungai setiap tahun. Okey, punca yang kedua ialah penebangan pokok. Penyahutanan tanah tinggi yang berleluasa membinasakan alam semula jadi. Hal ini juga memusnahkan hutan awam iaitu cloud forest yang mengakibatkan kehilangan sumber air yang berharga. Okey, punca krisis air yang seterusnya iaitu yang ketiga ialah kekurangan sumber air. Pertambahan penduduk akan berlaku peningkatan terhadap sumber air. Hal ini kerana pertambahan penduduk semula jadi di Malaysia adalah tinggi iaitu kadar 2.3% setiap tahun. Okey, punca krisis air yang terakhir ialah kemarau. Kemarau yang berpanjangan dan pemanasan global menyumbang kepada kekurangan sumber air. Hal ini sekaligus mendorong kepada krisis air. Okey, kemarau yang panjang juga telah menjejaskan 200,000 pengguna sumber air. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan-kesan krisis air di dalam poster ini. Seperti yang kita tahu, krisis air akan mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada rakyat terutamanya. Pertama sekali ialah kesulitan dan kemudaratan kepada manusia. Rakyat bukan sahaja mengalami masalah dalam menjalani kehidupan seharian mereka, malah menurut kata Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman, iaitu pensyarah Jabatan Persekitaran dan Pekerja di Universiti Putra Malaysia, beliau meramalkan dalam tempoh 20 tahun lagi, harga tarif air juga akan meningkat kepada RM4 berbanding RM1.38 bagi setiap 1,000 liter pada masa kini. Hal ini telah menunjukkan bahawa perkara ini juga akan menambahkan bebanan kepada rakyat Malaysia yang datang daripada golongan B40. Kesan yang kedua ialah tanah menjadi kontang dan berlakunya hakisan tanah. Hal ini kerana air hujan tidak akan diserap ke dalam tanah disebabkan oleh pembinaan yang tidak terancang. Sebaliknya, air-air ini akan mengalir ke sungai-sungai dan perkara ini akan menjejaskan kualiti tanah. Yang ketiga ialah kepupusan terhadap flora dan fauna. Air merupakan sumber utama bagi hidupan ini untuk meneruskan hidup dan juga untuk mereka untuk mengekalkan spesies masing-masing. Bukan itu sahaja, jika kita kehilangan flora dan fauna ini, kita sebagai manusia juga akan mengalami kesukaran seperti kurangnya bekalan makanan terhadap kehidupan kita. Dan terakhir sekali ialah masalah kesihatan umum kepada manusia. Jika kualiti air ini terjejas seperti berlakunya pencemaran, sudah pasti terdapat banyak masalah kesihatan umum yang bakal berlaku, sebagai contoh demam dan cirit-birit kerana meminum air yang tercemar. Bukan itu sahaja, penyakit yang dikatakan kronik seperti taun juga mungkin akan terjadi kepada manusia. Sekian, terima kasih. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk menangani masalah krisis air di Malaysia ialah kerajaan boleh mengadakan catuan-catuan air ke kawasan-kawasan tertentu. Tindakan ini akan menyebabkan masyarakat akan tahu kepentingan air dalam kehidupan seharian dan pembaziran dapat dielakkan. Apabila catuan-catuan air ini dilakukan, masyarakat akan menggunakan air dengan sebaik mungkin supaya tidak merasa menyesal apabila air sudah tiada. Langkah kedua yang boleh diambil ialah mengekalkan kawasan tadaan hujan. Penebangan kawasan hutan perlulah dielakkan lebih kurang 10 km daripada kawasan tadaan hujan. Hal ini kerana kawasan tadaan hujan adalah sangat penting bagi membekalkan air yang bersih ke kawasan empangan sebelum disalurkan ke kawasan kediaman dan premis-premis.
Langkah yang seterusnya ialah kerajaan dapat mengubah satu akta pembekalan air ketika krisis air berlaku seperti pengagihan air mengikut keperluan isi rumah dengan purata kegunaan. Sebagai contoh, purata yang telah ditetapkan oleh UN ialah 300 liter didarabkan dengan isi rumah sebanyak 5 orang, maka air yang akan diperoleh ialah sebanyak 1,500 liter. Apabila konsep ini dilaksanakan, pengagihan air dapat dilaksanakan secara sistematik dan dapat diagihkan kepada semua orang. Langkah terakhir yang boleh diambil ialah mengadakan program kesedaran dan pendidikan. Program kesedaran dan pendidikan ini bertujuan untuk melibatkan semua rakyat untuk menangani masalah krisis air yang dipercayai dapat membentuk sikap positif dalam diri masyarakat. Walaupun Malaysia mengalami musim panas dan lembap sepanjang tahun, ia tidak menyebabkan Malaysia terkecuali daripada menghadapi krisis air yang merugikan. Oleh itu, sememangnya sudah tiba masanya untuk kita semua berganding bahu dalam menangani masalah krisis air di Malaysia. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan terhadap kajian kami. Menurut kajian kami, falsafah alam sekitar memainkan peranan yang penting sekali dalam memahami krisis air di Malaysia. Hal sedemikian, krisis air merujuk kepada masalah pembekalan sumber air yang membawa impak negatif kepada pembangunan negara dan juga berkait rapat dengan isu dan falsafah alam sekitar. Sebagai contoh, punca krisis air dan langkah menangani krisis air menunjukkan kebijaksanaan manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitar dan juga memberikan petunjuk dalam memahami kehidupan alam sekitar itu. Oleh itu, berdasarkan daripada kajian kami, rakyat haruslah berwaspada dan prihatin dengan isu ini dengan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menangani krisis air. Hal ini kerana bukan sahaja krisis air ini memberikan impak kepada populasi dan juga penduduk sejagat, tetapi ia juga memberikan kesan terhadap habitat kita yang akan membawa kepada kepupusan alam flora dan fauna.